Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Jadi untuk hari ini kita nak sama-sama kongsi satu ilmu, yang mana ilmu ni sebenarnya adalah ilmu yang sepatutnya kita tahu, ilmu yang akan memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, dan ilmu yang membolehkan kita membaca Al-Quran secara variasi dengan bermacam-macam cara. Sebenarnya Al-Quran ni ada berbagai jenis cara baca, cuma antara bacaan-bacaan dia adalah supaya kita baca lah. Jadi benda ni memang sangat-sangat menarik untuk kita pelajari, dan mungkin kita boleh amalkan dalam bacaan kita, insya-Allah. Tapi kena ingat, kita kena berguru. Tidak boleh sekadar kita nak dengar dan kita cuba sendiri-sendiri. Kita kena ada guru untuk kita rujuk supaya bacaan kita tu tidak salah dan mengikut sanad daripada baginda Nabi SAW. Persoalan dia, bacaan yang kita baca selama ni mengikut imam hak mana, mengikut riwayat hak mana. Walaupun betul bacaan kita tu bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, tapi mazhab apa yang kita ikut dalam bacaan Al-Quran kita daripada dulu sampai sekarang? Sebab Quran ni pun bermazhab dia. Dia kalau ikut fiqh, kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi Al-Quran kita ada mazhab yang kita ikuti. Jom kita belajar mengenai bacaan siapa kita ikut selama ni. Okay, baik, qiraat ni sebenarnya kita boleh simpulkan adalah bacaan. Qiraat tu sendiri adalah maksudnya bacaan. Bacaan yang mempunyai berbagai wajah ataupun berbagai cara untuk kita baca dia, dengan sandaran imam dan juga perawi yang meriwayatkan bacaan Al-Quran itu, sehingga sanad dia bersambung kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudah kata, qiraat ni bagaikan logat lah. Al-Quran itu ada berbagai jenis logat yang kita boleh ikut. Logat ni macam mana? Contohnya bahasa Malaysia, okay. Kedah logat dia lain, Terengganu logat dia lain, Kelantan logat dia lain. Kepelbagaian logat ini menyebabkan ia lebih menarik untuk kita baca. Tetapi bukan senang-senang, bukan sembrono je kita boleh membacanya. Kita kena belajar cara baca, kita kena tahu imam mana yang membawa qiraat ini dan jenis-jenis qiraat inilah. Dan yang paling penting, qiraat yang kita baca tu mestilah mutawatir ataupun kesepakatan para ulama dalam membaca dia, yang mana para ulama ini diperakui dan diyakini tidak ada pendustaan dalam penyampaian dia. Yang paling penting, sahih sanad dia bersambung kepada baginda Nabi SAW. Jadi persoalan dia, adakah qiraat ini semua daripada baginda Nabi SAW? Ya, betul. Qiraat ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW melalui wahyu daripada Allah SWT. Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabat, yang mana setiap para sahabat tu terkadang kalau Rasulullah jumpa sahabat ni, Rasulullah baca begini. Kalau Rasulullah jumpa sahabat ni, Rasulullah baca begini, mengikut kesesuaian yang Rasulullah nampak dalam diri para sahabat itu. Qiraat inilah yang telah dibawa oleh para sahabat dan disebarkan untuk bacaan umat manusia lah. Jadi tidak perlu dipertikaikan. Kalau kita dengar kadang-kadang pelik sikit kan, kita terus hukum dia baca salah, padahal mungkin dia ikut qiraat yang berbeza, tapi kita tidak belajar benda tu. Jadi kali ini, jom sama-sama kita kenal qiraat mana sebenarnya yang kita ikut. Secara ringkasnya, qiraat terbahagi kepada beberapa bahagian, tapi di sini saya nak bagi pengenalan ringkas sahaja mengenai qiraat sab'ah ataupun qiraat 7 daripada Imam Asy-Syatibi. Untuk qiraat 7 ni, dia ada 7 orang perawi yang merawikan bacaan dia. Yang pertama adalah Imam Nafi', yang mana dia mempunyai 2 orang perawi di bawah dia yang bawa cara bacaan dia. Imam yang masyhur yang bernama Qalun dan juga Warsh. Imam yang kedua adalah Imam Ibn Kathir, telah diriwayatkan oleh Al-Bazzi dan juga Kumbul. Imam yang ketiga adalah Imam Abu Amr, bacaannya diriwayatkan juga oleh Ad-Duri dan juga As-Susi. Imam yang keempat adalah Imam Ibn Amir, yang mana bacaannya diriwayatkan oleh Hisham dan juga Ibn Zakwan. Imam yang kelima adalah Imam Asim, yang mana bacaannya juga diriwayatkan oleh Syu'bah dan juga Hafsun. Imam yang keenam adalah Imam Hamzah, bacaannya diriwayatkan oleh Khalaf dan juga Khalad. Dan imam yang ketujuh adalah Imam Kisai, yang mana bacaannya diriwayatkan oleh Abu Harith dan juga Ad-Duri. Jadi kita di Malaysia ini sebenarnya kita mengikut bacaan imam yang kelima adalah Imam Asim riwayat Hafsun. Yang kita duk baca selama ni, mengikut Quran yang kita ada selama ni, kita bacaan kita, maksudnya mazhab Al-Quran kita adalah daripada Imam Asim mengikut riwayat Hafsun. Imam Asim mengikut riwayat Hafsun. Jadi mungkin ada yang pening mengenai bacaan-bacaan dalam qiraat ini. Jadi jom sama-sama kita lebih faham di manakah perbezaan bacaan-bacaan qiraat ini, insya-Allah. Okey, baik, jom kita tengok perbezaan antara qiraat yang kita selalu baca, qiraat daripada Imam Asim riwayat Hafs yang biasa kita baca ni. Tapi kali ini kita cuba baca mengikut Imam Hamzah riwayat
Khalaf. Jom kita perhatikan di mana perbezaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sini tiada khilaf. Sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Tetap lagi sama. Maliki Yaumiddin. Okay, baik, di sini ada khilaf. Maksudnya di sini kita kata ada perselisihan ulama mengenai perkataan Maliki Yaumiddin. Mengikut bacaan Imam Asim, riwayat Hafs yang kita selalu baca, kita kena baca panjang 2 harakat kat sini. Maksudnya Maliki Yaumiddin. Kan tetapi jika ikut qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf, maka dihazafkan atau dibuang huruf mad di sini. Dia akan jadi Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Maka di sini tidak ada huruf mad. Maliki terus. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sini tiada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk perkataan sira. Sira bagi Imam Hamzah riwayat Khalaf ditukarkan huruf sad menjadi za. Jadi ihdinas sira, ihdinas sira. Di sini ada satu khilaf. Jadi, di sini khilaf yang pertama, di sini khilaf yang kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Zira. Sad ditukarkan kepada huruf za mengikut bacaan Imam Hamzah riwayat Khalaf. Zirata, zirata. Satu lagi di sini. 'Alaihim mengikut bacaan Imam Asim riwayat Hafs yang kita selalu baca, kita baca alaihim. Akan tetapi mengikut Imam Hamzah riwayat Khalaf, dia baca dengan alaihum. Jadi di sini khilaf yang ketiga dan di sini khilaf yang keempat. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada lagi satu khilaf yang kelima, alaihum. Mengikut bacaan Imam Hamzah riwayat Khalaf. Jadi itu antara contoh perbezaan bacaan qiraat Imam Asim yang kita selalu baca ni dan juga Imam Hamzah seperti mana yang kita telah pelajari. Jadi jika kita dengar ada imam-imam daripada masjid-masjid yang membaca dengan cara kita tengok tadi, maksudnya dari segi Maliki Yaumiddin, zirata, lepas tu alaihum, maka ketahuilah kita bahawa dia sedang membaca dengan qiraat Hamzah. Jadi semuanya dah faham macam mana cara bacaan dan perbezaan qiraat antara satu-satu imam. Tadi kita ambil beberapa contoh sajalah untuk lebih faham. Mungkin akan datang kita akan buat satu video lagi untuk menerangkan mengenai imam-imam yang lain pula, insya-Allah. Semoga ilmu ini menyambahkan lagi fikiran kita dan kita lebih memahami sebenarnya bacaan kita di Malaysia ini mengikut imam mana. Imam mana? Imam Asim riwayat Hafsun. Jadi bila orang tanya lepas ni, Al-Quran kita ikut mazhab mana? Mazhab Imam Asim riwayat Hafsun. Semoga bermanfaat. Share video ni supaya lebih ramai orang yang tahu mengenai ilmu ini, insya-Allah. Jom sama-sama sebar manfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.